Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawardina Sofia binti Mahadi dari kelas Pendidikan Islam 1 akan melaksanakan tugasan yang kedua iaitu persembahan, dan tidak juga dilupakan kepada pensyarah kami iaitu Ustaz Safia binti Mak Rangga sebagai pensyarah pengantar akidah Islamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalam Allah yang disebut sebagai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini memberikan panduan kepada umat Islam untuk melaksanakan tugasan dan amal kebaikan dalam kehidupan seharian. Ini kerana dalam Al-Quran telah terdapat banyak dalil-dalil dan firman-firman yang dikatakan oleh Allah tentang ibadah, akidah, etika dan lain-lain. Jadi, saya akan masuk ke tajuk kita iaitu menganalisis dalil-dalil naqli Al-Quran dalam menerapkan akidah serta menilai sejarah pemikiran akidah. Yang pertama, membebaskan akal dari paksaan dan taklid. Apa itu taklid? Taklid ialah beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan pendapatnya. Selain itu, taklid juga ialah mengikuti atau menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil secara bukti. Kenapa ia berpendapat demikian? Okay. Dalam surah An-Nahl ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, melainkan dalam kalangan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Ayat ini diturunkan untuk menjawab persoalan orang musyrik Mekah yang bertanya, mengapa Nabi yang diturunkan adalah dari dalam kalangan manusia dan bukan malaikat? Maka ayat ini telah menjawab bahawa sebelum Rasulullah telah ada ramai Nabi yang diturunkan dan mereka dalam kalangan manusia, dan dalam ayat ini menyuruh mereka bertanya kepada yang lebih baik, yang lebih mengetahui, iaitu Ahlu Zikr. Siapa itu Ahlu Zikr? Ahlu Zikr merupakan ahli kitab di kalangan mereka. Maka tanyalah kepada mereka mengenai kenabian Nabi Muhammad dan Rasul sebelumnya. Kesimpulannya, dalil ini menyuruh Nabi Muhammad dan Rasul sebelumnya Kesimpulannya, dalil ini menyuruh manusia untuk bertanya dahulu tentang apa yang tidak diketahui kepada orang yang lebih alim sebelum bertaklid. Jadi, kita dapat simpulkan bahawa kita tidak boleh bertaklid sebelum kita menerima pendapat dan hujah orang lain. Manakala tentang membebaskan akal dari paksaan pula, Islam memberi kebebasan memilih akidah serta menjamin kebebasan sepenuhnya menerusi nas yang putus dan qat'i seolah-olah kebebasan diberi itu tidak boleh dicabar atau diceroboh oleh sesiapa, biarpun dia seorang Nabi atau pemimpin yang berkaliber. Saya teruskan kepada metodologi yang kedua, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Allah telah menjadikan dunia ini sebaik-baiknya dengan hidupan, langit, matahari, bulan dan lain-lain. Jadi, dalam aspek tersebut, kita dapat melihat bahawa ciptaan Allah ini benar-benar indah. Seperti dalam firman Allah dalam surah Yunus ayat 101, Qulil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil unzuru madza fis samawati wal ardh وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak
bermanfaat tanda-tanda iaitu kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang beriman. Ayat ini diturunkan untuk menggalakkan manusia mengkaji ciptaan Allah dan berfikir akal di mana semua benda seperti awan, pokok dan lain-lain bergerak dengan kehendaknya. Kesimpulannya, dalil ini menyuruh manusia menggunakan akal dan mata untuk mengkaji akidah yang benar dan tepat. Tidak ada seorang manusia pun ke atas muka bumi ini yang mampu mencipta siang dan malam. Malah tidak ada seorang pun yang mampu menahan berlakunya perubahan siang dan malam mengikut ketetapannya. Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan secara jelas dalam Al-Quran tentang pertukaran siang dan malam yang merupakan antara tanda-tanda kekuasaannya. Manusia diperintahkan agar menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi pertukaran makhluknya iaitu siang dan malam. Setiap hari, manusia menemui siang dan malam yang sepatutnya mengingatkan diri tentang kewajipan mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190. Artinya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Jadi, orang-orang yang berakal, mereka akan mengakui kebesaran Allah, iaitu dalam menciptakan dunia, menciptakan langit dan bumi, mencipta siang dan malam. Jadi, mereka dapat berfikir menggunakan akal dan mereka dapat menafsirkan bagaimana betapa hebatnya kebesaran Allah ini. Kita teruskan dengan metodologi yang ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Maksudnya, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah putera Allah dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putera Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Kemudian, ayat ini diisbatkan dengan kebatilannya dalam surah Maryam ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Artinya, demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya, kerana mereka mendakwa mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak, padahal tiadalah tak layak bagi Allah Ar-Rahman bahawa ia mempunyai anak. Dalil ini menyatakan kebatilan dan kejahilan orang kafir yang mengatakan Allah mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Kita pergi kepada dalil yang kedua, iaitu dalam aspek mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebatilannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Dan artinya, dan kaum Nabi Musa sesudah ia pergi ke gunung Tursina, mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara.
Allah berfirman, tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka. Mereka menjadikannya berhala yang disembah dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka Allah mengisbatkan kebatilan fahaman tersebut melalui ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Maksudnya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, ilmunya dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan makhluk lain. Tidak kisahlah patung lembu, berhala, pokok atau matahari, kerana Allah adalah Maha Esa. Seterusnya, kita pergi ke metodologi yang keempat, yang akhir sekali, iaitu membentangkan akidah yang benar dan menetapkan kebenarannya. Dalam surah Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kesimpulannya, Allah menceritakan bahawa dia tidak akan menerima agama lain selain agama Islam. Selain itu, dalam surah Az-Zumar ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Dalil ini mengatakan bahawa kita mesti taat kepada Allah kerana Dialah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Selepas itu, kita masuk kepada sejarah pemikiran akidah. Dalam sejarah pemikiran akidah ada 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman Bani Umayyah. Pada zaman Rasulullah, telah munculnya isu 20 sifat Allah dan persoalan tentang qadar. Tetapi Rasulullah ni berjaya mengawal isu tersebut dan pada masa itu umat pada zamannya masa tu dia meyakini Rasulullah dan mereka mereka menjadikan surah Al-Ikhlas sebagai pegangan agama mereka. Manakala pada zaman sahabat pula timbul persoalan tentang furu', muncul golongan ridah dan nabi palsu, iaitu nabi-nabi orang-orang biasa yang mengaku mereka sebagai nabi dan masih terpengaruh dengan adat dan kepercayaan karut mereka. Berlaku pergaduhan politik yang melibatkan pembunuhan Uthman bin Affan dan menafsir ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa mereka perlu menafsir ayat-ayat mutasyabihat ni, padahal ayat-ayat tersebut maksudnya hanya diketahui oleh Allah sahaja.
Manakala pada zaman Bani Umayyah adalah zaman yang sangat-sangat berat ujiannya kerana telah muncul fahaman-fahaman sesat seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan Murji'ah. Mereka pada zaman tersebut umat manusia telah menafikan sifat-sifat Allah dan mereka menggunakan akal semata-mata untuk menafsir segala sesuatu benda dan mengatakan bahawa semua perkara atas pilihan manusia. Walhal tidak. Maka tamatlah sejarah pemikiran akidah pada 3 zaman ini. Jadi, saya akan masuk pada fahaman Syiah. Islam mempunyai pelbagai mazhab yang muncul sejak zaman dahulu dan berkembang sehingga kini. Arus-arus dalam agama Islam ini tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Salah satu mazhab agama Islam terbesar di dunia ialah Syiah. Syiah adalah satu aliran dalam agama Islam yang menjadi penyokong setia dan pengikut Ali bin Abi Talib dan Ahlul Bait. Terdapat beberapa pendapat yang berbeza mengenai apabila Syiah muncul. Kemunculan Syiah ni dipercayai berlaku semasa Perang Siffin. Pendapat lain mengatakan Syiah ni adalah mazhab yang muncul pada akhir kepimpinan Uthman bin Affan. Kemunculan Syiah dari tahun ke tahun terus berkembang dengan peningkatan jumlah pengikut. Jadi, apakah maksud Syiah yang sebenarnya? Dan apakah di sebalik kemunculan Syiah? Jadi, mari kita korek lagi tentang fahaman Syiah. Al-Fairuz Abadi menjelaskan lagi bahawa Syiah adalah pengikut dan penyokong yang boleh terdiri daripada 2 orang atau lebih, baik lelaki maupun perempuan. Secara etimologi, Syiah ini ditakrifkan sebagai kumpulan atau kumpulan yang berkumpul di sekeliling masalah dengan pandangan pengikut atau seseorang yang sama. Dalam perkembangan dunia Islam ni, perkataan Syiah digunakan untuk pengikut yang setia kepada Ali bin Abi Talib dan Ahlul Baitnya. Mereka yang mengikuti Syiah ni adalah pentaksub Ali bin Abi Talib. Al-Syahrastani mendefinisikan Syiah sebagai istilah yang khusus yang melekat pada pengikut Ali dengan kepercayaan bahawa imamah adalah hak Ali dan keturunannya sama ada secara pelantikan atau perwakilan. Syiah ni muncul bersama dengan perselisihan mengenai pemimpin yang sesuai untuk menggantikan Nabi Muhammad yang wafat ketika itu. Ini kerana Rasulullah SAW tidak melantik siapa yang akan menggantikan baginda untuk memimpin. Pelbagai nama yang berasal dari sahabat Nabi diusulkan untuk menjadi pemimpin. Satu kumpulan sangat mengusulkan Ali bin Abi Talib. Mereka menganggap orang yang berhak memegang tongkat khilafah adalah daripada kalangan keluarga Nabi. Selain daripada sahabat Nabi, Ali ni adalah menantu Nabi Muhammad yang merupakan suami kepada anak Nabi Muhammad iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Ali juga adalah orang yang paling berjihad, paling berilmu dan keluarganya adalah yang paling utama dalam keluarga Arab. Namun, akhirnya Ali turut serta melakukan taat setia Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW. Selepas kepimpinan Abu Bakar, Umar dan Uthman, Ali telah diambil sumpah oleh sebahagian umat Islam untuk menjadi khalifah yang seterusnya. Sebaliknya Muawiyah dari Bani Umayyah memberontak kepada Ali untuk menyiasat dan menghukum orang yang membunuh Uthman secara menyeluruh. Sehingga akhirnya berlaku pertempuran di Lembah Siffin. Di akhir pertempuran, Muawiyah memberi tanda menyerah dan meminta perdamaian dengan mengarahkan salah seorang tenteranya untuk menaikkan mushaf. Fahaman orang-orang Syiah ni terpesong daripada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Syiah ni kaum mereka mengagungkan Ali bin Abi Talib dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Kemudian, fahaman tersebut diisbatkan dengan ayat daripada surah Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi.
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Dalil di atas menerangkan bahawa kita mestilah teguh dalam pegangan agama Islam supaya kita tidak mudah terpesong kepada agama selain daripada Islam kerana agama Islam merupakan jalan yang sangat lurus yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Manakala kita masuk pula pada fahaman yang kedua iaitu fahaman Mu'tazilah. Apakah itu Mu'tazilah? Mu'tazilah itu mengatakan sifat Tuhan adalah tidak berbeza dari zatnya. Dengan kata lain, Tuhan itu maha mengetahui, tetapi Tuhan itu maha mengetahui kerana zatnya, bukan kerana ia mempunyai pengetahuan yang terasing dari dirinya. Mu'tazilah ialah sebuah mazhab akidah yang memberikan keutamaan kepada akal hingga menjadikan akal itu suatu pemutus hukum hakam di dalam agama. Bagi golongan ini, mereka mementingkan serta meninggikan kedudukan akal melebihi dalil syarak. Pendirian mereka ini juga berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud, agama ialah akal. Barang siapa yang tidak mempunyai agama, dan maka dia tak mempunyai akal. Namun, sebahagian ulama menyatakan bahawa hadis ini adalah hadis yang batil. Telah berkata Imam An-Nasal, ini ialah sebuah hadis yang batil lagi mungkar. Dalam kitab Al-Manarul Munif, Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, semua hadis yang berhubungan dengan akal adalah palsu. Orang pertama yang dikaitkan dengan mazhab Mu'tazilah dikenali sebagai Wasil bin Atta'. Siapakah Wasil bin Atta'? Mari kita teroka. Wasil bin Atta' merupakan anak murid kepada seorang tokoh besar ulama di Baghdad iaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau telah berbeza pandangan dengan gurunya Imam Hasan Al-Basri, lalu beliau telah keluar meninggalkan majlis ilmu gurunya dan kemudian mengadakan kumpulan ilmunya sendiri. Maka beliau itu telah menyebabkan beliau dan kumpulannya dikenali sebagai Mu'tazilah iaitu terpisah dari majlis ilmu gurunya. Golongan Mu'tazilah ini ialah golongan yang terperangkap dengan pemikiran logik dan falsafah. Kesudahannya, mereka telah mengadaptasikan Al-Quran sebagai pemikiran falsafah. Dalam kitab Tarikh Al-Mazahib Al-Islamiyah, Syekh Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahawa terdapat beberapa faktor mereka terpengaruh dengan falsafah. Antaranya ialah menerusi ilmu falsafah, mereka merasakan keanjalan dalam penggunaan akal sehingga mampu untuk memperkukuhkan hujah-hujah mereka. Itulah fahaman Mu'tazilah. Kemudian, fahaman tersebut diisbatkan dalam surah Al-Hadid ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir, dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dalil di atas menerangkan tentang sifat Allah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang terjadi di alamnya. Jadi, kesimpulannya, kita sebagai umat Islam tidak boleh mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Kerana Allah itu Maha Esa. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Dan sebagai umat Islam yang memegang teguh kepada ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mestilah meningkatkan kefahaman kita dalam mentadabbur ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita dapat menguatkan iman kita untuk tidak terjerumus ke dalam fahaman-fahaman yang sesat seperti Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Syiah dan lain-lain. Jadi, sebagai umat Islam, kita mestilah menguatkan pegangan agama kita dan menjauhi perkara-perkara yang boleh membuatkan kita terjerumus ke arah lembah kesesatan. Sekian, terima kasih.